Ibadah puasa dalam bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang ketiga dan memberikan pengajaran yang sangat mendalam kepada umat Islam. Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman berkata, salah satu hikmah besar dalam pelaksanaan ibadah puasa adalah menginsafi kesusahan yang dihadapi oleh golongan yang kurang berkemampuan. Justru umat Islam di negeri ini perlu menghayati sepenuhnya ajaran Islam yang menitik beratkan nilai keprihatinan serta amalan membantu mereka yang memerlukan. Tun Musa menyatakan demikian dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Pejabat Setiausaha Perhubungan Istana Negeri. Beliau turut mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam. Masjid Sahabat Sindumin Merapuk, masjid unik yang berkongsi sempadan antara dua negeri Sabah dan Sarawak demi satu laungan azan, satu arah kiblat. Selain sebagai agenda untuk membangunkan masyarakat, masjid ini dibina bagi mengeratkan hubungan sempadan kedua-dua negeri. Wartawan Iswadiman Syamsuddin ada laporannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Matlamatnya hanya satu, menjadikan kawasan persempadanan ini sebagai lokasi persinggahan penduduk dan pengunjung menunaikan ibadah. Walaupun pada awalnya masjid ini cuma basic, tapi ia cukup besar dan setelah beberapa tahun keadaan perlu di renovation ataupun naik taraf, diperbaiki, telah di-upgrade dengan kemudahan sekitar 25 juta ringgit. Jadi inilah hasilnya sekarang. Alhamdulillah, masjid ini adalah salah satu masjid yang paling cantik di daerah Subitang. Dan sekarang ini dari Indonesia pun sudah begitu banyak masuk ke Sabah, masuk ke Sarawak, yang masuk ke Sabah melalui Pontianak dan sebagainya. Jadi masjid ini tidak terkecuali menjadi tempat persinggahan para pelancong kaduhala, ada pelancong ke Sarawak atau pelancong ke Sabah. Mereka akan singgah di sini untuk bersalat dan sebagainya. Bukan sahaja berkongsi sempadan dan jemaah, pengurusan masjid juga dikongsi bersama. Di masjid ini ada 4 imam, 2 daripada Sabah dan 2 daripada negeri Sarawak. Jadi kami akan bergilir-gilir pada tiap-tiap sesi lah. Maksudnya Jumaat pertama Imam Sabah, Jumaat kedua Imam Sarawak dan begitulah seterusnya. Keunikan di masjid ini juga pada kita membaca doa, kami akan menyebutkan 2 TYT lah daripada TYT Sabah dan Sarawak. Tapi apabila sudah Jumaat, ramai penduduk yang datang untuk bersolat Jumaat. Jadi alhamdulillah, syukur alhamdulillah, masjid ini sebab dia ada 2 negeri antara Sabah dan Sarawak. Kebanyakan dia punya penduduk. Jadi kaum tu semua sama-sama bersembahyang di sini berjamaah. Jadi itulah satu solat Jumaat yang paling ramai sekali di sini. Pada 2023, masjid ini menjadi lokasi persinggahan terakhir yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah bersempena kembara Kenali Borneo. Pemilihan masjid ini sebagai lokasi persinggahan terakhir konvoi jelajah Ramadan RTM 2025 turut dialu-alukan. Sudah banyak program daripada pihak RTM sebenarnya di sini. Ini bukan yang pertama. Jadi alhamdulillah ianya adalah satu perkara yang pada saya bermanfaat kerana ia akan memperkenalkan masjid ini ke seluruh Malaysia. Walaupun kedua-dua negeri mempunyai budaya dan dialek bahasa yang berbeza, ia dapat disatukan berpandukan satu arah kiblat yang sama. Baiklah saudara, seiring sejalan Jelajah Ramadan edisi ke-13 2025, Masjid Sahabat Sindumin Merapuk di sempadan Sabah Sarawak yang berkongsikan arah kiblat ini menyantuni 30 golongan asnaf dari sekitar kawasan ini. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Iswadiman Syamsuddin, RTM.
Sabah, lokasi pertama jelajah Ramadan RTM 2025 seiring sejalan menyaksikan semangat kebersamaan dalam menyemarakkan bulan Ramadan. Bermula dengan pelancaran jelajah Ramadan 2025 di Kota Kinabalu, beserta konvoi jelajah Ramadan RTM Sabah menyelusuri setiap persinggahan menyantuni golongan kurang berkemampuan hingga ke lawas. Pelepasan konvoi jelajah Ramadan 2025 RTM Sabah ini bermula di perkarangan Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu disempurnakan pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Konvoi disertai 50 peserta terdiri kaki tangan RTM Sabah dan penaja bergerak menuju Kampung Ulu Bukau Beaufort bagi program Baik Pulih Dua Rumah dan penyerahan sumbangan daripada Sabah VFM. Perjalanan diteruskan ke Masjid Sahabat Merapok Sindumin bagi menyalurkan sumbangan kepada 30 penerima terdiri daripada golongan orang kurang upaya OKU, golongan asnaf dan ibu tunggal. Konvoi tiba di Lawas Sarawak bagi jelajah ke Bumi Kenyalang. Majlis penyerahan bendera jelajah disempurnakan pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali kepada pengarah penyiaran Sarawak Wan Azhan Wan Hamad di Hotel Seri Malaysia Lawas. Turut diadakan penyampaian sumbangan kepada 30 anak yatim di daerah Lawas. Konvoi skuad jelajah Ramadan melibatkan 34 juruheba dari stesen radio RTM yang akan menjelajah 13 negeri menggunakan 25 kenderaan konvoi. Tamu Desa Pekan Tenggilan bernilai RM200,000 yang siap sepenuhnya pada September tahun lepas mula beroperasi sekaligus menjadi tamu desa ke-93 di Sabah dan Sarawak. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict berkata, projek bina baharu infrastruktur tamu desa itu dilaksanakan Kerajaan Madani melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP di Sabah dan Sarawak pada tahun lepas. Di Sabah dan Sarawak sebanyak 93 kemudahan yang sama telah kita bina tahun ini dan tahun lepas, dan kita akan teruskan pembinaan kemudahan ini pada tahun ini, dan saya mengalu-alukan cadangan dan permintaan daripada wakil-wakil rakyat. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan premis Tamu Desa Pekan Tenggilan dan perasmian pejabat KOP KKD, Koperasi Keesaan Damit Tenggilan Sabah Berhad. Datuk Iwan berkata pelaksanaan projek Tamu Desa di Sabah dan Sarawak adalah sebahagian daripada usaha kerajaan melalui KUSKOP yang memberikan fokus tambahan kepada kedua-dua negeri itu. Selain itu, KUSKOP turut memperkenalkan program peningkatan Enterprise Bumiputra B+, iaitu geran khusus untuk usahawan Bumiputra Sabah dan Sarawak. Expo Penjagaan Kesihatan dan Kecantikan memberi peluang kepada orang ramai mendapatkan nasihat daripada pihak bertauliah. Ketua Ekonomi Gagasan Rakyat Shazlina Lai Wun Fong berkata, Expo hasil inisiatif pakar perubatan di Tawau itu mendedahkan penduduk mengenai teknologi perubatan yang selamat digunakan serta teknik penjagaan kulit muka dengan betul. Harapan saya kepada semua wanita-wanita, bukan sahaja wanita, kepada juga lelaki di luar sana, jika membeli produk, carilah produk yang betul-betul produk di bawah KKM. Dalam ada sijil KKM, sebaiknya konsultlah dengan doktor-doktor pakar yang ada, juru-juru kecantikan, orang bilang ada sijil yang bertauliah. Shazlina ditemui pemberita selepas merasmikan Expo Penjagaan Kesihatan dan Kecantikan di Tawau. Sementara itu, pengerusi penganjur Dr. Chiu Chang Fu berkata, Expo pertama kali diadakan itu mendapat sambutan menggalakkan dan akan dilaksana dalam skala besar masa akan datang. That's why we all set up base di Tawau, sebab kita mau create the awareness to build that confidence in the locals here. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Debbie Amadapadan di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.